اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. Dan ingatlah kepada Tuhan kamu dalam diri kamu sendiri dengan penuh khusyuk, dengan penuh takut kepada Allah Azza wa Jalla. Surahul Azim, Surah Al-A'raf. Yang dihormati dikasihi Al-Fadhil Ustaz Haji Taqiyuddin, pengurusi dan seluruh dan kuasa pengurusan Surau Al-Husna, dan yang saya kasihi, yang saya hormati seluruh kehadiran para jamaah duha pada pagi ini, di mana sepatutnya pertemuan kita pada minggu yang lalu, minggu keempat, tapi telah ditunda minggu ini, minggu pertama bulan ketiga, bulan Mac, jadi bulan nampak 2 kali lah, sepatut sekali tapi jadi 2 kali. Alhamdulillah. Pertama-tama saya merakamkan ucapan syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kesempatan di pagi ini dapat kita bersama-sama dalam 1 jam yang penuh dengan nikmat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Tahniah teramat sangatlah kepada kita yang dapat mengekalkan kehadiran bulan duha ini, walaupun dalam kekangan, dalam kesibukan, dalam keletihan dan sebagainya, tapi kecintaan kepada ilmu itu menebal. Kecintaan kepada ilmu itu terlalu tinggi. Saya tak boleh bayangkan kalau kita renung balik terhadap sejarah para ulama kita salafun as-salih yang lama-lama dahulu, berbeza dengan kita yang dah ada 1001 kemudahan di kiri kanan kita. Tapi ulama yang dulu-dulu, dalam riwayat cerita mereka dengan ilmu ni, mereka punya cari ilmu ni perjalanan bukan 2 kilometer sehingga 500-600 kilometer. Jauhnya perjalanan kerana nak cari ilmu. Pergi balik makan masa berminggu-minggu perjalanan. Bukan kenderaan kereta macam sekarang, merentasi padang pasir dengan unta, dengan binatang. Bayangkan, semata-mata untuk cari ilmu. Kita ni Allahu Akbar, yang boleh melangkah, yang ada kenderaan boleh hadir, tetapi kadang-kadang tidak sudah itu. Jadi kadang-kadang saya termenung juga lah, ya, bagaimana berkatnya orang-orang dahulu, kerana mereka sentiasa dalam redha Allah SWT. Dia tak nampak tapi Allah redha. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut, kullu khutwatin masiratuha ilal ilmi falu khair. Dalam satu hadis, maksud lebih kurang kata Nabi, tiap langkah kita kerana ilmu, langkah itu berkat. Tiap langkah kita kerana ilmu, langkah itu berkat. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 10 kilometer, tiap langkah ada berkat. Jadi berkat macam mana kita tak tahu lah. Mungkin berkat Allah hantar melalui kesihatan kita yang makin elok, rezeki kita yang makin luas, hidup kita makin tenang. Itu cara Allah kirim keberkatan kerana langkah kita tadi, kerana dia. Jadi ini semua merupakan pulangan-pulangan yang kita nak kena bentuk dalam pemikiran kita supaya yang komitmen terus komitmen tinggi. Yang belum itu kita minta komitmen tinggi. Saya termasuklah, untuk saya termasuklah, insyaAllah. Itulah harus kita bertemu pada pagi ini sekali sebulan ini,
Dan insyaAllah pada pagi kita nak tengok perbincangan hadis seterusnya, hadis yang ke-20. 20 hadis dah kita ni. 20 hadis dah banyak tuan-tuan ni. Hadis pendek-pendek. Satu hari kena buat ujian juga ni apa. So ajar tak payah panjang ni, pendek. Tak payah, jangan bimbang lah. Bagi ujian tak bagi benar-benar payah saya. Tak ada apa lah ya. Kita belajar, penting kita faham, kita amalkan insyaAllah. Soal nak hafal itu adalah pilihan tuan-tuan semua. Tak ingat yang bahasa Melayu, ingat bahasa Arab pun tak apa dah. Tak ada masalah. Tak boleh ingat yang berterjemah, ingat bahasa Arab. Apa masalahnya? Comfort tak ingat bahasa Arab tu, ingat Melayu pun tak apa. Baik. Hadis ke-20 daripada kitab Tuan Guru kita ini, Datuk Seri Dr. Zul Al-Bakri Hafizahullah Ta'ala, daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Nabi telah bersabda, jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama'a. Riwayat daripada Tabrani dan daripada Al-Haytami dalam kitab mereka berdua. Maksud hadis Nabi bersabda, khalitul kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama'a. Maknanya, dalam kamu bersama pembesar-pembesar, bertanyalah orang-orang alim dan bergaullah dengan ahli-ahli ilmu, hikmah, orang bijaksana. Takkan jelas nanti. Pedoman dan tibar hadis. Pertama, antaranya, sesungguhnya dalam melayani bahtera kehidupan, sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, sudah pasti bertembung dengan pelbagai jenis manusia, sama ada segi bahasa, bangsa, pangkat, keturunan, kekayaan, warna kulit, kedudukan dan lain-lain, menjadikan manusia untuk berkenalan dan saling bantu-membantu. Sifat dan segi yang kedua, sifat dan sikap menghormati sama manusia, mengasihi sayang susah, sudah pasti menjadikan dunia ini sebagai tempat yang penuh dengan keamanan dan kemakmuran. Kita ni memang macam itulah. Bila tidak ada pertelingkahan, selamat kita. Ada permusuhan, kita tak selamat. Sebagai contoh dalam hadis ini, untuk membina kehidupan yang murni dan baik dalam menghormati pembesar dan pemimpin. Yang ketiga, begitu juga menjadikan para ulama sebagai tempat rujukan utama untuk menyelesaikan segala permasalahan agama dan juga kehidupan seharian. Ini kan wazifah. Wazifah ialah tugas mereka sebagai warathatul anbiya, yang mewarisi daripada Nabi syaratnya diajar kepada manusia. Yang keempat, seterusnya, kepada cendekiawan apabila kita berdamping dengannya, sudah pasti dapat mengorehi dari pemikiran dan juga matlamat dan hala tuju hidup. Cerdik pandai, orang bijak-bijak dalam berbagai bidang ilmu ni, ahli astronomi, ahli matematik, ahli sains, macam-macam. Oleh itu, bergaullah dengan tiga golongan di atas boleh menambahkan kehebatan, keilmuan, ketajaman fikiran, bahkan juga memperbaiki daya pemikiran. Yang keenam, sebenarnya untuk menjadi insan yang saleh lagi bertakwa, memerlukan ilmu, tarbiyah, mujahadah an-nafs, rekan taulan yang boleh membantu, kesedaran yang baik di samping niat dan kesungguhan untuk melakukan perubahan ke arah yang diridai Allah. Sudah pasti ini membawa kepada kemudahan untuk mencapai kepuncak kejayaan. Yang ketujuh, di samping itu, dengan memakaikan diri dengan sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji, dan menjauhi sifat-sifat yang tercela, sudah pasti membawa kebaikan dan kemuliaan dalam kehidupan. Akhirnya, sentiasa bertaubat dan beristighfar untuk menjadikan hati dalam kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah kisah Umar bin Al-Khattab menasihatkan kepada sahabatnya, duduklah kamu bersama orang-orang bertaubat, karena mereka itu punya hati yang paling lembut. Nasihat Umar kepada orang dosa ni, nak bina hati, cari orang yang baik,
berkawan dengan dia. Orang alim, orang yang benar, kawan dengan dia, kamu jadi baik kemudian. Ada kesan. Yang ke-8, dalam kehidupan ini, membina jalinan persahabatan membawa kepada banyak manfaat dan faedah. Bahawa sebaliknya pula tanpa ikatan yang kukuh, membawa kepada kelesuan umat kerana masing-masing hanya memikirkan tentang diri semata-mata. Yang ke-9, sikap nafsi-nafsi, mu, aku. Itu nafsi-nafsi itu. Sifat mu, aku, aku. Kita ni tak boleh bersama. Kau cara kau, aku cara aku. Apabila bertampak dalam masyarakat, sudah pasti mengakibatkan banyak kemudaratan sehingga bawa kepada kerutan moral dan juga tindak jenayah akan meningkat. Masing-masing bawa sahabat masing-masing. Payah. Yang ke-10, oleh itu sewajarnya kita sebagai umat Islam menyatakan diri dalam masyarakat, menyatukan diri masyarakat bagi menjadikan masyarakat benar-benar harmoni dan semua peringkat tanpa mengira warna kulit, bahasa, bangsa dan kaum. Tapi melaksanakan amanah Tuhan menyeru ke arah berta'awuf, ta'awun, takaful dan juga nasihat menasihati. Baik. Ini antara rumusan yang dibawakan oleh Datuk Mufti dalam menafsirkan hadis yang kita baca tadi. Baik tuan-tuan semua. Saya ambil rumusan umum lah di sebalik apa yang boleh catatkan. Baik. Hadis ini memanglah hadis tidak sampai ke taraf Bukhari Muslim. Bukan hadis Bukhari Muslim, tapi hadis ini dianggap hadis yang sahih sanadnya dari Nabi SAW, walaupun datang daripada At-Tabrani termasuk Al-Haytami. Penting hadis ini hadis sahih, diterima kerana sanadnya sanad yang tersusun, yang rapi daripada Nabi sampai sahabat yang paling akhir riwayatkan. Dan memang hadis ini kalau buka Tabrani memang ada. Saya dah buka tengok betul tak betul ada dalam At-Tabrani, dalam jilid berapa tak ingat. Dia buka surat ni 22 hadis nombor 125 jilid kedua, tak silap saya tengok bahasa Melayu terjemahan. Baik, tak apalah. Baik, tuan-tuan sekalian, hadis ini nak bercakap tentang kita ni perlu berinteraksi dengan orang. Tak boleh bersikap nafsi-nafsi, aku, kamu. Dia tak boleh. Yang kedua, nak cerita supaya kita hidup suasana bermasyarakat, bukan bermusuh, berharmoni, bukan bertelingkah. Yang ketiga, hadis ini tunjuk kita masyarakat ini ada pelbagai manusia. Ada yang kaya raya, ada yang berilmu, ada yang jahil. Itu kenyataan. Baik, tengok satu. Pertama, Nabi kata apa? Jalisul kubara, iaitu bergaul dengan orang-orang besar. Al-Kabir mana orang besar? Orang besar bukan fizikal besar, mana jawatan besar. Al-Kubara ini orang yang berjawatan besar-besar. Khalitu maknanya bergaul, duduk mereka. Duduk maknanya rapati mereka. Al-Kubara orang-orang yang berjawatan besar. Di sini Al-Kubara dengan makna pemimpin. Itu nama Al-Kabir. Kalau kita kata Menteri Besar Selangor, bahasa Arab panggil Kabirul Uzara. Kabir Uzara mana Menteri Besar. Al-Kabir mana orang yang ada jawatan besar. Maka Nabi sebut Jalisul Kubara, bergaul dengan orang besar. Jadi rupa-rupanya dalam hukum hidup beragama ni, Nabi anjurkan kita untuk bersama orang-orang yang berjawatan besar. Jalisu dekati, rapati. Jalis di bahasa Arab duduk. Duduk tu mana apa? Dekatlah lah. Macam tu duduk rapat-rapat. Dekatlah. Jadi rupa-rupa dalam agama ni, pemimpin bukan dimusuhi, tetapi dirapati, didekati. Pemimpin bukan untuk dimusuhi, tapi dirapati, didekati. Dia kaedah ini sebenarnya kaedah yang besar dalam Islam ni. Mengapa dalam Islam diminta kita rapati, dekati?
Pertama, untuk mudah dinasihati. Seorang pemimpin mungkin buat silap, seorang pemimpin mungkin buat salah. Bila kita dapati, kita boleh beri nasihat, bimbingan, tunjuk ajar, ataupun nasihat yang boleh dia insaf. Apalagi kalau kita dengan orang ni memang kita kenal rapat. Contohnya, classmate kita masa belajar dulu. Contoh ni, classmate kita belajar, tapi kita tak sampai taraf wakil rakyat, tak pernah bertanding, tapi dia bertanding wakil rakyat, akhirnya jadi menteri besar contohnya. Classmate kita. Jadi di situ ada sedikit kontak kita dengan dia. Namanya classmate. Kita boleh dekat, rapat, pernah makan bersama. Cuma bezanya dia menteri besar, kita bukan situlah, ya. Ada kerja juga, tapi tak sampai tahap tu. Jadi di sini, kalau ikut kepada keadaan agama, kita bukan bermusuh, tapi orang yang kita kenal. Jadi di sini saya rasa tuan-tuan, satu kenyataan yang kita nak kena cermati lah, ya. Macam mana maksud saya? Maknanya, kalau kita boleh dekati pemimpin, kalau boleh dekati pemimpin dan boleh beri nasihat, bimbingan, teguran ataupun sesuatu yang berinsaf, itu terbaik. Ini Nabi sebut jalisu al-kubara, bukan menjadi musuh. Walaupun dia mungkin tidak selalu dengan kita, cara berfikir lain, dalam bahasa Islam parti berbeza lah. Atau asal kita boleh rapat, kita rapat. Mungkin dengan rapat kita tadi, ruangnya ada, bukan projek. Kita ni pentingannya ada lah tu dah. Kerana kawan pula classmate jadi MP, cerah masa depan, ya. Projek boleh masuk dengan cepat. Itu saya tak nak komen lah, ya. Sebab kadang-kadang ustaz berlaku, ya. Dulu projek payang, sekarang dah MP jadi kawan classmate dulu. Jadi tender-tender itu ada harapan lah. Orang 5 lapis, kita 2 lapis je, ya. Orang daripada 10 lapis kelima tu final di Metro Expo, kita ni kadang-kadang 2 lapis je, buka mulut, lapis kedua terima. Itu saya tak nak komen lah. Kalau ada unsur jinayah, tetap jinayah dalam Islam. Unsur rasuah contohnya, rasuah lah. Tapi kalau dia layak dan memang boleh, tak masalah, tapi saya tak komen ni. Tapi nak cerita dalam hukum beragama ini, dekati pemimpin tidak salah, ya. Dan masyarakat kena berlapang dada. Ini kadang-kadang kita, masalahnya ialah bila rapati pemimpin, orang buat tobahan. Ini adalah tu, nak projek lah tu, contohnya. Adapun itu ada something lah tu, ya. Nak jilat lah tu, contohnya. Dibahasakan jilat, dia panggil jilat sekali. So apa rapat sana? Jadi payah. Masyarakat bila ada senti macam tu payah, ya. Saya sendiri terasa sangat, ya. Bahasa sendiri sebagai pendakwah ni, saya turun ke level yang pelbagai. Ikhlas pun terang-terang. Bila ada orang UMNO panggil untuk ceramah, saya pergi. UMNO bahagian, sebut nama, sebut terang-terang dah. Ini live kan ni? Live. Tak apa, tak bagaimana, sebutlah. Ya. Saya pergi. Ada program yang dianjurkan oleh PAS untuk ceramah, motivasi kekeluargaan. Saya pergi. Cuma setakat ni DAP tak panggil lagi untuk ceramah. Tapi kawan awak DAP dah kawan ramai, ya. Dengan awak DAP kawan ramai saya. Sebab ada orang Melayu yang DAP dan dia ada orang-orang yang duk mengaji dengan ceramah kita, kawan lah. InsyaAllah ni pada seorang tu tak sebut nama lah, ya, daripada DAP. Tapi untuk ceramah di tempat mereka sebagai ceramah motivasi tak pernah lagi. Jadi kita ni turun ke level macam tu. Tapi sentimen orang kadang-kadang tak apa nak baik. Ini UMNO dah, ini PAS dah, kalau boleh DAP pula lah. Kita tuan-tuan, ini kelemahan yang berlaku di masyarakat kita. Ini kelemahan masyarakat. Bagi saya,
kita nak kena buka hati, buka dada. Sebab bila kita berkawan orang ramai, itu adalah suatu tuntutan dalam agama. Sayyidina Umar sendiri radhiyallahu anhu, dalam sejarah beliau sebagai seorang khalifah, ya, pernah disebut riwayat beliau radhiyallahu anhu, ini khalifah ni, memanggil semua orang datang kepadanya, sehingga ada yang datang itu bukan orang baik-baik pun, ada ahli maksiat. Umar panggil, sebab apa? Nak beri nasihat, bimbingan nasihat. Bahkan dari riwayat sebut Nabi sendiri, ini Nabi sendiri SAW pernah bersama dengan Atabah Rabi'ah. Atabah siapa? Penentang musuh Nabi. Tapi bila Atabah datang, Nabi terima dengan hati terbuka, Nabi tak halau. Maka Nabi mengajar sebut tentang agama. Atabah Rabi'ah, cuba buka dalam sejarah. Atabah bin Rabi'ah ini mati tak berkubur ni, mati kafir ni. Termasa Nabi ada, Nabi datang Atabah rumah kita duduk bersama. Untuk apa? Untuk nasihat, bimbingan. Jadi kita dalam hidup ini, kalau kita boleh berlapang dada dalam banyak perkara, atas asas kita ada hak untuk bercakap tentang perkara kebaikan, gunakanlah tuan-tuan. Gunakanlah. Kalau tuan-tuan ada di sana mungkin kawan-kawan ahli politik yang ada jawatan besar, tuan-tuan kawan, jumpa, beritahu, ada teguran, bagi teguran. Ini tak kena ni macam ni. Persepsi ini merosakkan masyarakat. Hak kita ada. Tapi nak ambil sikap bermusuh sampai pasal muka, agama tak kata macam tu. Jalisu al-kubara, dalam kamu bersama dengan pembesar-pembesar. Dan kita kena ingat satu lagi, pembesar-pembesar ni pula tuan-tuan, kalau tak dinasihati oleh orang-orang yang patut dekati dia akan bermasalah. Orang besar bila kuasa ada, tak ada orang nasihat dia, bimbing, kacau, karut. Boleh jadi terbersuah, boleh borang dan sebagainya. Nak selamatkan dia itulah kena ada orang yang boleh merapati dia dengan nasihat, bimbingan seumpamanya. Jadi saya pun tak nak kait sangat dengan semasa, tapi kita diajar begitu dalam agama. Dalam Islam diajar tidak bermusuh, tapi dekati, rapati dan kenal orang yang boleh kita kenal lah. Tapi kalau kita tak kenal langsung, tak payahlah. Ni seluruh kita dekati orang kita kenal. Jadi suruh dekati orang kita kenal sebagai pemimpin dan sebagainya. Amat terbaik dan terbaik sungguh kalau pemimpin pula dia sanggup terima nasihat pada orang yang dia kenal. Nasihatkan saya, bimbing saya, lagi baik. Dan kita berhak untuk nasihati dia dan seumpamanya. Tapi kadang-kadang tak begitulah kan. Dan jadi pemimpin kadang-kadang tinggal kawan, tinggal teman, tak kenal dah. Mula-mula kenal, minum teh tarik sekali, tapi dah satu jarak yang berlaku antara mereka berdua, tak kenal dah kawan dan tak kenal teman. Itu masalah dia lah. Kita doakanlah kepada orang ini, moga Allah pulihkan hatinya dan sebagainya. Baik. Jadi hadirin tuan-tuan, jelas dalam hadis Nabi sebut kita kena dampingi orang-orang yang berjawatan ini. Bukan kepentingan harta dunia, tidak, tapi penting agama dan akhirat Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kata Nabi, wasailul ulama'a, maknanya dan bertanyalah orang-orang yang berilmu kalangan kamu. Al-ulama'a, mana orang berilmu, bertanya. Sailu, tolong bertanyalah orang-orang yang berilmu. Sail, mana orang yang bertanya, soalan, minta jawapan, pandangan daripada orang-orang yang berilmu. Sailul ulama'a. Ini kita tak nafikan. Mungkin dengan orang-orang kaya, minta dengan orang-orang berjawatan ni, ada hak dia. Dia tak kenal, payahlah kan. Tetapi dengan ulama ni, dia bukan kenal tak kenal. Memang kena tanya, kenapa dia kata? Tak kira. Tak boleh kita kata, saya bukan classmate dia, maka tak mengaji lah. Baru tu classmate, kiamat 6 kali pun kita tak akan.
Tetapi pemimpin tadi mungkin faktornya ada. Classmate kita tak kenal. Tapi kalau Pak ulama ini, dia bukan soal classmate, soal tahun sama umur, tidak. Kata Nabi, sa'ilu, minta pandangan, minta pertanyaan, beri pertanyaan dan minta jawapan daripada orang-orang yang berilmu. Cerita tuan-tuan di sini, saya bawa satu cerita. Ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini guru dia bernama Khalid Az-Zinji. Imam Syafi'i gurunya bernama Khalid Az-Zinji. Khalid Az-Zinji. Az-Zinji alif lam za nun jim ya. Az-Zinji. Ini guru kepada Imam Syafi'i, guru dia. Maknanya martabat guru kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu datang pada gurunya Az-Zinji. Sedang Az-Zinji lah, Khalid Az-Zinji saja. Az-Zinji datang ke Syafi'i. Syafi'i ini tamannya anak murid ni. Az-Zinji guru dia. Lalu datang Imam Syafi'i kepada Az-Zinji. Biasa datang tanya soalan. Imam Syafi'i dah berumur apa? Bukan umur 25 tahun. Umur baru dalam 10-11 tahun. Pak Imam Syafi'i ini, kena ingat, dia pernah diberikan tugasan untuk beri fatwa pada orang Mekah. Umurnya tak sampai 15 tahun, tak sampai 15 tahun. Dan jadi macam mufti lah. Bukan mufti rasmi, tapi disebut oleh gurunya, siapa-siapa yang nak tahu hukum hakam agama, tanya budak ni. Budak siapa? Imam Syafi'i. Umur tak sampai 15 tahun lagi. Gurunya Az-Zinji lah. Hebatnya Imam Syafi'i. Jadi belum Imam Syafi'i, hari-hari jumpa guru dia. Hari-hari jumpa guru. Sehingga di sebuah riwayat, gurunya kata apa? Kamu ni ada je soalan nak ditanya. Ada je soalan nak tanya. Jumpa ada soalan. Jadi kata Az-Zinji, itulah kelebihan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebab dia jadi guru baru mazhab Syafi'i. Hebatnya beliau sebab rapati gurunya, dekati gurunya dan tanya soalan yang pelbagai. Ada jumpa tanya soalan yang pelbagai. Jadi sehinggalah story Imam Syafi'i kata, dia kata, aku ni tidak jadi manusia sebaik ini tak kerana guru Az-Zinji. Aku tak jadi sebaik ini. Makna sebaik ini maksudnya setahap itulah. Bukan melainkan kerana adanya guru aku Az-Zinji yang sedia mendengar apa soalan aku nak tanya. Hebat tuan-tuan. Saya rasa kehebatan ni bukan semua orang boleh ni. Saya orang tanya banyak jumpa serabut. Kalau boleh tanya soalan, boleh 3 cukup. Lebih jangan. Letak lagi had awal-awal lagi 3 soalan. Tak boleh lebih-lebih. Sebab jiwa kita tak semacam Az-Zinji. Az-Zinji tanya saja dia akan jawab. Dan dia mesti tanya semua perkara. Jadi kesimpulannya saya tahu tuan-tuan, bertanya ini adalah separuh pada ilmu. As-su'alu nusfil ilmi. Soal itu separuh ilmu dah. Tanya je dapat ilmu dah. Tinggal separuh lagi kita dengar penjelasan. Jadi sebab itulah dalam hidup ini jangan kita, orang kata apa, berdiam diri pada bukan tempatnya. Tapi guru pun jangan pula bagi ruang untuk bertanya. Mentang-mentang dia mengajar, tak pergi tanya. Kena beri ruang untuk bertanya. Sebab itulah kata Nabi, sa'il ulama, tolong bertanya orang-orang yang berilmu. Itu satu cerita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Cerita yang kedua, Imam Al-Ghazali, ya, di awal lagi. Imam Al-Ghazali dalam ceritanya, antara cerita menarik Imam Ghazali ini ada 2-3 lah. Salah satunya ialah tentang ilmu juga. Satu hari Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, dia ini dalam keadaan tak nak faham. Bukan tak nak faham, tak boleh faham satu isu, satu hukum dalam bab agama. Tak faham. Dia punya nak memahami hukum ni, dia merantau. Itu kata tadi, sebab awal tadi,
Orang zaman dulu merantau bukan 10 km, beratus kilometer. Imam Ghazali dia merantau jaraknya bermalam-malam. Sebab asal kata fi layalin iddah, maknanya beberapa malam lah, bermalam-malam pula, beberapa malam, bahasa betul fi layalin iddah, maknanya dia pergi cari ilmu ni dan balik semula dalam tempoh beberapa malam. Maknanya tidak semalam lah tu, mungkin 3-4 malam pergi balik tu, kerana nak cari satu benda daripada gurunya yang ada di satu kawasan. Hinggalah dia kata, bila aku pergi ke kampung guru aku pergi Mekah, guru dia tak ada, pergi umrah tak ada, aku balik semula. Aku kali yang kedua lagi, dulu ialah jangan tanya ustaz tak call ke, kita sekarang tak apa, WhatsApp terus, ustaz ada rumah kan ni, ya, tak ada masalah. Zaman tu bukan zaman WhatsApp dan WhatsApp call, takdir macam tu lah. Aku pergi kali yang kedua, guru aku pergi lagi ke umrah, maknanya kerap pergi umrah tu. Jangan tersebut umrah sat dengan flight. Jadi adalah cara dia, perjalanan tu jarak dia panjang. Lalu kata Imam Ghazali, aku tidak pernah putus asa. Hingga aku pergi kali ketiga nak tanya satu benda ni, kebati guru aku sedang sakit. Pergi ketiga sakit pula guru ni. Tapi kata Imam Al-Ghazali, dengan nikmat aku ketiga pergi tadi, guru aku walaupun sakit dia jawab soalan aku. Yang kata Imam Al-Ghazali, itulah nikmat aku cari ilmu. Kerana satu ilmu 3-4 kali pergi. Kita kalau sekali pergi tak jumpa, kan pakai putus asa lah, padahal ya, tak payah pergi lah. Itu Imam Al-Ghazali. Sebenarnya cerita tuan-tuan, cerita Bukhari. Nak cerita gigih cari ilmu ni, pernah cerita kat sini. Imam Bukhari dia nak dapatkan betul tak betul hadis ni. Hadis dapat satu hadis, nak betul sahih, sanadnya betul tak. Katanya orang ni meriwayatkan, orang ni jauh di perjalanan, makan masa. Bukhari pergi merentasi padang pasir yang jauh, sampai-sampai di kampung orang ni dikatakan bawa hadis Nabi ni. Orang ni yang tahu bawaan Nabi ni tak betul maksudnya. Dia dapati orang tu sedang duk beri makan ayam. Duk beri makan ayam. Bukan makan diberi pun, dia panggil ayam, ya, dengan panggilan ayam boleh faham lah. Ingat tak kecil-kecil itu? Kita panggil ayam lagu mana? Ingat tak? Kepuan dia tak pernah duduk di kampung ni, ya. Saya ingat lagi tu, kita duduk kampung kalau panggil ayam tu, betul tak? Ingat masa kecil-kecil tu. Ada ayam dia kok mari subuh. Ayam ada tak faham dah. Dari kampung ni. Betul tak? Mari tu. Datang ayam tu. Jadi orang ni orang dia kata bawa adik ni, dia panggil ayam. Khabarnya sebab dia nak bagi makan. Tapi dia panggil bukan makan, dia panggil untuk ditangkap. Mana dia nak tipu ayam, caranya panggil ayam untuk ditangkap. Ayam datang ada makanan, kru-kru tu untuk beri makan, dedak macam-macam. Tiba-tiba ni orang kata baru hadir ni, Imam Bukhari tak nak jumpa dia lah. Yang Bukhari mati dulu. Orang beritahu kampung ni sekian orang ni, dia pergi tepati. Jadi kata Bukhari, kalau orang ni boleh tipu ayam, jadi orang ditipu juga. Jadi orang yang something lah. Kalau ayam dia boleh tipu, mana satu hari dia boleh tipu orang dengan urusan macam ni. Bukhari balik semula tuan-tuan, tak jadi ambil hadis tadi. Balik pada perjalanan bukan satu hari. Sebab dia tak terima orang yang tak ada akhlak yang baik. Itu hadis cerita Imam Bukhari. Baik. Saya nak kaitkan bagaimana orang-orang dulu dekati para alim ulama. Sa'ilu, maknanya pertanyakan orang alim. Terpaksa berjalan masa yang panjang, berhari-hari. Kita sekarang ni by WhatsApp je dapat nombor ustaz, WhatsApp macam ustaz jawab tak jawab je lah, ya. Ada ustaz yang tak jawab, ada yang jawab. Kadang-kadang ustaz pun kadang-kadang jangan salah ustaz.
Kita kadang-kadang tidak ada juga mentang saya WhatsApp kita yang soalan, kita sombong. Ustaz sombong sungguh, tak jawab soalan Januari dah. Kadang-kadang lapang dada. Ustaz sendiri bukan saja jawab WhatsApp saja, banyak kerja lain juga. Yang kedua, WhatsApp masuk bukan 1-2. Kadang-kadang puluhan. Saya sendiri tuan-tuan, demi Allah saya kata, satu hari paling tidak dekat 20 soalan masuk. Paling tidak dekat 20 soalan masuk soalan. Ni pagi ni ada dah ni. Lepas ustaz tadi ada dah 1-2 ni. Ni dah. Ni nombor ustaz ke? Nak tanya soalan tu. Ni baru masuk pukul apa ni? Pukul 11 dan pukul 9:10 minit. Ni berapa ni? Ya nombor setengah jam. Ini nak tanya soalan ni. Ini nombor soalan ke? Ya nak tanya soalan sikit. Beradab juga tu tanya dulu nombor untuk soalan kita. Nak cerita tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tak jawab, bukan tak jawab, tapi kerana banyak soalan masuk, tak ada nak jawab soalan yang ditanya, terpaksa jawab sikit-sikit. Kemudian nak jawab soalan, bukan boleh duduk sampai 5 jam setengah. Ya, kita ada urusan yang lain. Jawab soalan nak pada masa, kadang-kadang nak tengok nas, nak tengok sumber. Jadi bukan tak nak jawab. Kalau ada kalangan tuan-tuan lah yang tanya soalan kat saya, lambat jawab, minta maaf banyak-banyak lah. Tak jawab tapi mungkin makan masa sikit. Wallahualam. Baik. Jadi dalam hubungan ini, kata Nabi, sa'il ulama, tanya ulama. Tanya orang-orang berilmu. Siapa kena tanya? Sebab kita dalam hidup ini, untuk mendapat jawapan yang terus dan tepat dalam hukum agama, kena tanya orang alim. Tak boleh main-main agak-agak, tak boleh. Tak boleh main agak-agak. Kena ada sumber yang betul-betul sempurna, baik untuk dijadikan hujah semua. Jadi ini antara kaedah dalam agama, sa'ilul ulama, tanya orang-orang yang berilmu. Baik. Di sini saya cuba mengamati hari ini. Walaupun Dr. Zul tidak detailkan dalam perbincangan, tapi hari ini ada penitilannya. Saya nampak bila Nabi sebut sa'ilul ulama, tanya orang alim ni dengan dua cara. Yang pertama dengan bentuk pertanyaan langsung. Yang kedua dengan menghadap. Duduk dengan orang ilmu, orang alim. Duduk dengan talaqi lah bahasa kita ini, talaqi. Talaqi mana kita bertemu face to face. Dua cara. Pertama, tanya soalan terus, sama ada kita sekarang WhatsApp seumpamanya, FB. Yang kedua bertalaqi. Patulah talaqi ni tuan-tuan, satu di antara perkara warisan penting dalam ilmu. Musyafahah. Musyafahahnya dengan lisan ke lisan. Penting. Lepas tu kalau ada orang kita yang kata apa, yang kata kami mengaji dunia moden sekarang by YouTube je, tengok YouTube, dengar ceramah daripada kaset, daripada CD. Tak betul. Itu sebahagian cara, tapi cara yang lebih utama ialah bertalaqi. Macam ni talaqi lah ni kita, tengok wajah dengan wajah, duduk dalam majlis ilmu, duduk menghadap. Itu talaqi lah ni. Itu dua cara disebut dalam sa'il, pertanyaan. Pertama direct, yang kedua talaqi. Jadi kalau ada orang yang menafikan talaqi, tak nak mengaji duduk sama, itu silap. Silap. Nabi sendiri SAW, Nabi sendiri, siapa yang talaqi Nabi? Siapa? Jibril. Itu semua kita tahu ni. Jibril talaqi Nabi. Sekali setahun Ramadan, Nabi dibetulkan oleh Jibril baca Al-Quran. Berapa lama tak disebut, tetapi Jibril datang betul Nabi, betulkan baca Quran Nabi, betulkan baca Quran Nabi. Itu talaqi. Dan satu hari yang lain disebut riwayat yang kita tidak maklum, Nabi pernah sebut pada sahabat, atakum Jibrilu yu'allimukum umura dunyakum, umura dinikum. Jibril datang kepada kamu, duduk sama dan ajar kamu tentang urusan agama. Kan dalam hadis tentang apa itu Islam, apa itu iman, kan Jibril datang kan, buku manusia, tanya Nabi, mal iman, apa iman, apa Islam. Hadis.
daripada pertama hari 40 tu. Ya. Itu tanda talaqi lah tu. Jibril datang temu Nabi, tanya Nabi secara face to face, apa Islam wahai Muhammad? Nabi jawab. Nabi kan jawab, Jibril kata, sadaqta, betul kamu. Tu jadi pening sahabat tu. Macam mana pula yang bertanya jawab betul ke? Padahalnya yang bertanya pakai diam lah sebab dia tanya. Ni pula dia kata betul ke Muhammad? Itu hadis yang pelik, tapi itu Jibril datang manusia waktu Rasulullah duduk ke Nabi mengajar tentang apa Islam, apa iman. Talaqi. Maka tuan-tuan, dalam beragama ni kena bertalaqi, kena bermusyafahah, kena duduk dengan orang-orang yang alim berilmu dalam majlis semacam ini. Talaqi tak ada apa. Tuan-tuan, walaupun sejam kita dapat talaqi, duduk dalam mendengar bicara musyafahah orang-orang yang berilmu di kalangan kita. Baik. Dua cara. Pertama, bertanya langsung. Kedua, talaqi. Itu cara sa'ilul ulama'a, tanya orang-orang yang alim. Kemudian dia kata apa yang ketiga? Wa khalidul hukama'a. Macam mana ni pula ni? Dan kamu kena bergaul dengan orang-orang yang ada ilmu. Tadi al-ulama orang alim. Ini al-hukama ni apa cerita? Orang yang pakar dalam bidang ilmu. Termasuk al-hukama ni siapa? Pakar ekonomi, pakar matematik, pakar sains, pakar ilmu ilmu alam. Ini dinamakan al-hukama bahasa Arab. Maksudnya pakar dalam bidang ilmu sosial keduniaan. Kalau kita hari ini ada pakar bidang atom, contoh bidang bom atom, pakar dalam bidang sains sosial, bidang sains tulis contohnya, pakar bidang itu dinamakan al-hakim. Al-hakim makna orang bijaksana dalam satu bidang ilmu. Tapi kalau orang berilmu agama dipanggil alimun, alim. Dalam bidang agama disebut al-ulama. Ya, tapi kalau al-hukama ini orang yang pakar dalam bidang-bidang ilmu daripada agama. Itu secara penamaan. Tetapi tidak salah kalau kita panggil al-ulama, termasuk orang bidang tadi, bidang matematik pun dianggap ulama juga, tapi bidang dia. Tapi kalau di sini al-hukama mana orang yang pakar dalam bidang-bidang yang bersifat keduniaan, pakar sains, matematik, seumpamanya. Nabi kata khalitu, kena bergaul. Saya tuan-tuan nak ringkas begitu saja. Bergaul macam mana dengan orang pakar-pakar ini? Kita ada surau, ada masjid, ada tempat ibadat macam ni. Ustaz Al-Khalil lebih tahu. Untuk kita duduk dengan pakar-pakar ni, khalitul hukama ini, kita kena gunakan pentas ini untuk mereka datang, beri syarahan, beri kupasan tentang ilmu yang mereka ada. Itu cara khalitul hukama ni. Kita peringkat masyarakat ni beramai-ramai gunakan ruang ni untuk bawa orang ni untuk cakap tentang ilmu yang mereka ada. Contohnya, daripada saudara sebulan kita ceramah, selipkan satu slot pakar doktor dalam bidang pemakanan. Bawa doktor dalam bidang pemakanan, beri syarahan satu maghrib tentang soal makan macam mana dalam Islam, dalam hubungan kita dengan makan minum, cara kesihatan kita, penyakit macam-macam. Pakar permakanan, bawa dia. Ini nama khalitul hukama. Satu bulan yang lain pula, kita bawa seorang pakar undang-undang sivil jenayah, contohnya. Dia seorang pakar undang sivil jenayah. Kita bawa dia soal apa? Bincang tentang akta enactment jenayah dalam masyarakat yang berlaku, contohnya. Ini di antara khalitul hukama ni. Siapa beranan? Surau masjid. Waktu hari ini kita tidak boleh lagi fokus kepada ilmu di masjid hanya fiqh, tauhid, akidah dan tafsir saja. Masukkan slot, tak boleh sekali sebulan, 2 bulan sekali. Daripada pakar-pakar dalam bidang pemakanan, pakar undang-undang sivil, pakar dalam bidang ekonomi, pakar dalam bidang sains sosial contohnya. Kita ada orang insyaAllah. Terus sementara Abdul Ustaz Tegudi kita orang daripada universiti, dia tahu siapa pakar bidang undang-undang konvensional, siapa bidang ekonomi Islam. Jadi ini kita libatkan tuan-tuan.
Tapi dunia hari ini dah berlaku dah, alhamdulillah. Di Selangor ni pun dah ada masjid-masjid yang sekali sebulan dia bagi slot secara umum untuk pakar-pakar di bawah. Ini cara khalifatul hukama lah ni. Dan kita lapang dada lah pula. Jangan pula kita ambil kesempatan bercakap, ini apa ni masjid ni? Ini bala dah. Yang berceramah tadi, maghrib tadi, pakar undang-undang sivil, cakap tentang negara, tentang masalah hukum gantung, masalah tentang kesalahan buat. Betul lah tu sebenarnya. Jangan kau mencaci kita ni. Sebab isu yang dibawa itu isu yang penting untuk masyarakat tahu. Kita ni kan tak tahu. Jahillah kita. Kita mungkin faham akidah, faham tauhid sebab kita mengaji ni. Setiap malam fiqh mengaji, tauhid mengaji, akidah mengaji. Tapi lepas undang-undang dunia tahu tak kita? Tak tahu. Maka sama kita tahu, maka tak ada. Di mana? Di Masjid Surah. Ini saya kira ini satu di antara perkara penting. Jangan kita nak satu benda yang bid'ah. Ada orang kata itu bid'ah dah. Dunia bid'ah je. Tak, itu bid'ah tu bukan bid'ah tu tuan-tuan. Sampai masa lah kita kena gabungkan di antara kepakaran agama dengan bukan agama untuk masyarakat kita ambil cakna. Seperti ada hadis Nabi sebut, wa khalitul hukama, bergaul dengan orang-orang yang pakar, yang hakim, bijaksana di masing-masing. Saya nampak ikut apa pengalaman saya tengok dalam masyarakat masjid kita, sekurang ada 4 atau 5 kepakaran semasa kita kena bawa ke masjid. 4 atau 5, mungkin 6-7 tak tahu, tapi 4 atau 5. Yang pertama dalam isu berkaitan dengan ekonomi ya? Dan mungkin isteri apa ni Ustaz Gharib pun orang bidang tukut ya? Saya tak tahu pasti. Yang pertama bidang ekonomi. Patut orang suruh masjid faham tentang sistem ekonomi, mengurus ekonomi, rumah tangga dan sebagainya. Dengan ada pakar ekonomi, bawa cerita di masjid hal ekonomi dalam Islam, pandangan syariat, macam mana cara nak berhemah, cermat, cara nak jaga, macam-macam. Yang kedua, dalam hal pemakanan, dia petik contoh dalam hal pemakanan yang bawa kepada isu darah tinggi, kecimani, macam-macam. Ni nak kawal kolesterol, macam-macam, pemakan kita kalori berapa. Ini bawa ke pemakanan. Dia tahu tu nasi lemak berapa kalori, 250 kalori ke. Kita minum air teh tarik berapa kalori, dia tahu kalori berapa. Macam mana nak kendur kalori, bukan kendur, nak buat kalori supaya ada keseimbangan. Dia akan cerita lah, nasi lemak makan, jangan tak makan. Nasi lemak ni penting, dia suruh faktornya siapa sihat, tapi kena ada di sana cara-cara untuk kendurkan kalori, bakar kalori dia kata. Jadi bakar kedua, bakar pemakanan. Bawa dia. Ni cara nak khatul hukama ni. Tak perlulah sampai setiap minggu, ya, tapi sekali sebulan, 2 bulan sekali ambil. Yang ketiga dalam bidang undang-undang, pakar dalam perundangan. Boleh babikan isu perundangan negara dan macam-macam. Itu jalan raya, undang-undang, dia pakar undang-undang, dia boleh cerita kesalahan jenayah ni apa ni kesannya, yang ni apa di antara faktornya, faktor jenayah, maka undang. 3. Yang keempat, antara benda yang agak penting daripada sudut kita sekarang untuk dibawa ke masjid ialah pakar dalam bidang sains, alam semesta, pakar sains. Dia boleh kaitkan alam ciptaan ini, bagaimana berlakunya guru, bagaimana berlakunya hujan, apa ni, macam-macam lah. Boleh kaitkan agama tu, pakar sains ya, tentang alam. Ini antara 4 bidang yang masjid tak boleh nak pisahkan. Di samping fiqh, akidah, di samping tafsir, ini pasti hadis dan sebagainya. Saya bidang hadis dan tafsir lah ya. Tapi pakar tadi cakap bidangnya, ekonominya, pemakanannya, undang-undangnya, masuk sainsnya. Dan yang kelima, mungkinlah saya kata yang kelima ni mungkin daripada pakar dalam bidang apa agaknya yang boleh kita kaitkan. Satu lagi, saya kata 4 atau 5, nak tambah tu lagi. Yang 4 ini saya rasa penting sangat ni. Yang kelima, pakar dalam bidang apa agak tuan-tuan boleh nampak? Tolong bantu saya.
dalam bidang pendidikan, kesihatan dan tadi dalam bidang perniagaan, ya, ekonomi, perniagaan. Ya, tadi ekonomi itu satu hal, perniagaan. Nak jadikan kita umat yang ada macam-macam lah. Jadi saya sebut tadi 4-5 ini contoh-contoh. Yang 4 tadi paling penting sekali. Bawa ke rumah Allah ini untuk Khalidul Hukama. Ini Nabi sebut ni, bergaul dengan orang-orang ahli hikmah, bijaksana. Jadi tuan-tuan, kesan daripada inilah Nabi nak cerita kepada kita, kita akan ada interaksi. Tempat tajuk hari kita interaksi. Interaction ada, komunikasi baik, hubungan baik. Kalau tidak kita dan tuan-tuan, kita berada perpecahan, dalam keadaan berpecah. Dengan pemimpin kita tak kenal, kita keji, maki hamun, kita nasihat tak pernah. Padahal kita boleh bagi nasihat dalam keadaan kita tak terima. Itu soal kedua, tapi kita ada kekuatan. Yang kedua, dengan alim ulama kita rapati, memahami hukum hakam agama, cabang-cabang ilmu dalam Islam, hukum hakam dalam agama, hukum ibadat dan sebagainya, tentang neraka syurga, macam-macam cabang-cabang ilmu terus kita kena rapati. Dan yang ketiga, kita dapati orang-orang yang bijaksana bidang ilmu keduniaan. Dah kalau begitu keadaannya, betul lah kata pengarang kitab kita ni. Apa dia? Kan tadi kan nombor apa tadi? Kata apa ni Dr. Zul tadi? Dia kata justru di nombor 9 tu, sifat nafsi-nafsi bertampak masyarakat pasti mengakibatkan banyak mudaratan. Aku, kamu. Aku tak kisah. Hal ilmu aku tak kisah. Hal akhirat tak kisah. Hal dunia tak kisah mereka. Menyebabkan berlakunya kemudaratan masyarakat kita. Jadi sebab itulah gabungan ini, tuan-tuan, hadis ini nampak simple, tetapi pendekanannya cukup penting untuk kita ambil sebagai bekalan dalam perjalanan kita. Jadi bagi saya, hadis ini hadis buka mata, buka minda. Nak cerita kepada kita satu lagi, Nabi ni orang yang cukup komprehensif. Cukup apa komprehensif ni? Cukup syumul, bahasa Arab juga, ya? Meluas, universal. Habis semua keluar belaka dah. Arab keluar, universal keluar. Nak cari perkataan yang menggambarkan cukup hebat Nabi ni, universalnya, komprehensifnya, syumulnya. Nabi, cara berfikir Nabi, tuan-tuan, cukup cantik. Nabi ajar benda yang cukup luas ke masyarakat, bagian. Waktu Islam ni agama cantik. Islam tidak pernah meletakkan kita dalam kepompong keadaan kita saja, mengaji agama saja, tolak ilmu dunia. Itulah dulu-dulu. Ini saya kaitkan sikit. Dulu mungkin faktornya kerana orang dulu dia tak nampak benda macam ni. Bukan tak mengaji, tak nampak jalan untuk tafsir hadis macam ni. Satu dulu, kalau orang mengaji ilmu dunia, orang kampung cela, ini apa jadi apa ni, ya. Dan satu masa, satu ketika pula orang nampak ilmu agama ni tak ada mana-mana. Ilmu agama ni tak bawa ke mana, nak kerja payah. Jadi ada satu masalah. Tapi hari ini dah ada suatu indimash, merge antara bidang agama dengan bidang tidak agama. Universiti sekarang macam tu juga. Ustaz aku ni orang universiti, dia tahulah. Saya pun lama di universiti, 22-24 tahun mengajar, 25 tahun mengajar. Kita indimash, kita mergekan di antara kepakaran daripada agama dengan yang bukan agama, supaya pelajar itu boleh mengambil cakna tentang beberapa perkara. Dunia sekarang ni, daripada mana hadis Nabi rupa-rupanya. Suatu tidak terlanggar dalam hukum kita sekarang untuk gabungkan. Masuk di sebuah masjid kita, ya, tak salah. Di samping kita bawa guru-guru agama, ustaz-ustaz kita bercakap mereka, bawa pakar bidang ekonomi, mergekan sekali ilmu supaya kita dapat dengar belakang. Jadi ini di antara satu nikmat rezeki daripada kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita syukuri banyak-banyak. Kalau tidak ada benda macam ni, dunia akan kacau, tuan-tuan. Masing-masing nafsi, kamu aku. Dan yang keduanya, cabaran kita sekarang ini cabaran semasa. Kalau kita tak faham satu benda, hanya faham satu benda, kadang-kadang tak cukup kuat kita.
Tak cukup kuat kita tuan-tuan, tak cukup kuat kita. Tapi bila kita ada ilmu yang tertentu dalam beragama ini, orang timbul payah. Kita mengaji hukum fiqh, hukum tajwid, hukum Quran, tajwid macam-macam, lengkap. Mengaji tafsir lengkap. Tapi kita faham juga tentang ilmu keduniaan, tentang undang-undang juga. Orang tak boleh tipu kita. Kita ada ilmu juga, tak boleh nak scammer kita, tak boleh jadi scammer pada kita, tak boleh. Kita ada kekuatan. Jadi ini di antara rezeki yang saya sebut pada pagi ini tuan-tuan. Hadis ini hadis buka minda kita. Jalisu al-kubara'a wasailul ulama'a wa khalidul hukama'a. Duduklah dengan pembesar-pembesar dan tanyalah orang-orang berilmu dan bergaul dengan orang-orang yang ahli hikmah, yang bijaksana. 3 kelompok dalam masyarakat: pembesar, alim ulama, dan bijak pandai. Al-hukama ni tuan-tuan terjemah itu bijak pandai lah mudahnya. Al-hukama terjemah kat situ tepi tulis bijak pandai. Kerana orang bijak dalam ilmu-ilmu daripada agama namanya al-hukama. Cerdik dalam berfikir, dalam bertindak, dalam buat kerja, itu namanya bijak pandai. Itu 3 perkara. Jalisul kubara, duduk dengan orang-orang besar. Wasailul amal, tanya orang-orang alim. Ketiga, bergaul dengan orang yang bijak pandai. Jadi hadirin tuan-tuan, buka mata kita semua, buka hati kita, buka jiwa kita untuk bersama dengan orang-orang yang patut kita dekati. Bukan bermusuh, bukan berbalah, bukan bertengkar, bukan mencaci, bukan maki, dan bukan merosakkan hubungan. Kita patut syukur pada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam keluarga kita pun, ya, saya boleh tanya tuan-tuan hari ini, sebab saya tahu kalangan tuan-tuan ni pun ada keluarga yang berjaya, ya. Dalam kediaman kita, kalau boleh dapat anak 5-6 orang tu, kata Abang Long mengaji sampai di Al-Azhar Mesir, keluar-keluar sebagai seorang ustaz, bahkan Quran dalam dada. Seronok tak kita? Seronok. Abang Ngah kita ngaji ilmu ekonomi, sekarang sebagai accountant ke, sebagai pegawai bank ke contohnya. Seronok tak kita? Seronok. Dia mengaji ekonomi sampai keluar sebagai orang berijazah, bukan setakat master, PhD mungkin bidang ekonomi, jadi seorang pegawai dalam bidang perbankan. Seronok. Kemudian anak kita yang ketiga pula keluar sebagai seorang lawyer dalam bidang perundangan Islam khasnya, konstitusional contohnya. Dia mengaji sampai peringkat lawyer dan ada form dia. Seronok tak seronok itu? Seronok. Maknanya percampuran tadi menghasilkan sebuah keluarga yang baiklah. Tapi kalau rumah kita semua lawyer ke, payah juga, ya. Tapi tak salah juga tu. Satu kawan saya tu ustaz, ya, 6 anak, 6-nya semua doktor belaka. Sebab ayah doktor perubatan, anak-anak 6 orang semua doktor belaka. Jadi secara mudahnya saya kata bagus juga. Siapa sakit ada perawat segera malam tu juga boleh rawat, ya. Jadi tetapi tak manis juga nampak hubungan itu daripada sudut keluarganya. Kalau tidak ada di sekal mereka 6 tu lawyer ke, orang hafiz Quran. Tapi ke rumah kita tadi doktor 2 orang, lawyer seorang, accountant seorang, kemudian agama 2 orang, mak ayah ish cantik tuan-tuan. Gabungan itu manis anak kita ni dalam watak pelbagai. Inilah kesan hadis Nabi ni. Waktu saya baca hadis tuan-tuan pada pagi, saya renung dalam mudah hadis. Begitu jauh Nabi berfikir. Inilah warna Islam. Tidak pernah misahkan kita dengan kelompok masyarakat yang berjaya, dengan orang berilmu, dengan pemimpin sebagainya. Yang misahkan hati kita. Hati kita macam mana? Dengki. Orang lebih daripada kita, dengki. Orang kaya daripada kita, dengki. Orang jadi besar daripada kita, dengki. Orang lebih, dengki. Semua dengki belaka. Patutlah kita jadi virus pada diri kita daripada orang lain. Sebab dengki itu jadi masalah pada orang, pada kita. Tak betul macam itulah. Jadi sebab itulah maka hari ini satu hadis yang mengajak kita untuk kumpulkan kekuatan kita daripada bersama orang-orang yang besar, kemudian dengan para ulama dan orang-orang bijak pandai. Wallahu a'lam. Itu di antara apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hadis yang kita baca pada pagi ini. Walaupun hadis nampak macam simple je, tapi bila ada penerangan tu nampak terbuka lah sikit. Baca seseorang nampak simple lah,
Bila kita baca dengan tafsiran, dengan hujah ini, oh begitu rupanya dalam Islam ini. Begitu cantik cara Nabi susun hidup ini, supaya kita ada interaksi dengan orang-orang yang bernama orang besar, para ulama dan juga orang yang bijak pandai. Akan datang insya-Allah tajuk kita ialah 5 perkara yang kita kena ambil cakna antara tentang masa, bijak menguruskan masa. Ini kena tak kepala kita lah ni. Antara jenayah kita di Islam ni, masa yang tak kita dapat tepati dengan mudah. Banyak perkara kita ni, bukan saya seorang, ya, kita ni banyak kekurangan dalam bab masa. Sembahyang Zuhur 1.30, Zuhur 3.30, ya, sembahyang Asar 4.45, 5.30, ya, kadang-kadang subuh 6 minit, terlajak 7 suku contohnya. Itu bab sembahyang. Dengan orang pun sama, janji pukul 8, datang 9.30 contohnya. Dan tahu hujan, kenapa datang lewat? Jadi kita dengan ada kelemahan. Ini Nabi tegur ni. Hadis akan datang ini 5 perkara, belum tiba 5, salah satu tentang masa. Hadis yang kelima, hadis yang satu ini tuan-tuan kita akan kupas nanti, memang cukup menarik. Saat Nabi sentuh 5 benda yang kita ada hidup. Kita hidup belum mati, kita sehat belum sakit, ada masa belum kita ada masa, waktu kita berharta belum Allah ambil harta kita, dan satu lagi belum kita waktu muda belum tua kita. Ini semua kita belaka ni. Kita nak sehat, kita nak muda, kita ada masa, kita nak hidup dan kita nak kepada kekayaan. Tetapi kadang-kadang kita tak jaga. Tengok-tengok dah miskin, tengok-tengok dah nyanyuk, tengok-tengok dah nak meninggal. Salah siapa tu? Salah kita sebab tak jaga. Itu tunggu, saya pergi dulu muqaddimah ni untuk balasan. Oh Ustaz dah sebut tu, dah mari nampaknya tak mari rugi, ya. Jadi saya muqaddimahkan itu kenapa? Sebab hadis ni hadis penting. Itu satu ni. Baik, jadi hadis kita pada pagi ni hadis yang simple tetapi mengajak kita untuk berlapang dada dalam bermasyarakat. Berilah ruang begitu. Jangan ada sifat-sifat seperti kita buat telahan-telahan yang tak betul, kita rasa tak seronok. Cukup-cukuplah. Kita buat satu perubahan dalam hidup kita. Sayangkan orang, cintakan orang, sayangkan orang, hormatkan orang dalam perkara agama. Termasuk siapa yang besar pada kita, ahli ulama dan juga orang-orang bijak pandai. Itulah sekadar apa yang dapat sampaikan dalam masa 1 jam pada pagi ini. Ini tepat sungguh waktu pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu ghafurur rahim. Ada soalan ke? Ada? Isu kan? Isu? Isu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tindakan kita? Nak kait dengan hadis ni kan? Nak kait hadis ni lah, kena kait hadis ni lah, ya. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ada 3-4 perkara yang kita kena fahami tentang isu ni. Yang pertama sekali ialah, kalau datangnya penghinaan Nabi pada orang Islam sendiri, orang Islam yang hina Nabi manusia yang sekian-sekian, tak sebut sama, tak sebutlah kata-kata kadang-kadang bahaya juga sebut. Kata orang Islam hina Nabi Islam, orang Islam Nabi ini satu jenayah paling besar lah. Sebab awak ada akidah, awak ada agama, hina Nabi yang sedang awak bersyahadah dengan dia, asyhadu anna Rasulullah, hina Nabi, itu jenayah paling besar, ya. Bahkan dalam hukum beragama layak orang dijatuh hukum lah, ya. Kalau dia hina Nabi, peringkat sampai dia hina Nabi dengan maksud yang mengancam Nabi, kerajaan negara boleh menghukum lah. Contohnya, sampai hina Nabi, edamannya apa digantung semati. Baik. Yang pertama. Yang kedua ialah orang bukan Islam hina Nabi, orang non-Muslim hina Nabi.
Dia non-Muslim. Mungkin Buddha, Kristian, mungkin Hindu. Hindu dan salah. Pertama sekali, tetap satu kesalahan yang besar yang Nabi kita Muhammad. Tapi yang keduanya ini, orang ini dia keadaan tidak Islam. Mungkin faktor tak dapat ketepatan tentang sirah Nabi Muhammad. Dia tak baca. Maka hal ini mungkin satu dua tindakan yang kita buat. Saya tetap cakap dalam suasana apa yang saya faham. Undang negara ada. Undang negara memang ada. Suatu hari ini orang yang Nabi sudah dibawa ke mahkamah. Sudah pun ditangkap di mahkamah. Undang negara jatuhkan hukum. Tapi kepada kita, dalam suatu orang yang Nabi, yang dia bukan Islam, pertama sekali, kalau kita mampu untuk rapati dia, bincang, sembang, dakwahkan dia balik. Kalau mampulah, dah kerja kita lah, kerja orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Buat satu diskusi, discussion, satu pertemuan. Apa yang berlaku, mungkin kan waktu dia tak tahu. Dia tak pernah baca tentang Nabi kita Muhammad ni, dia hanya bawa cerita-cerita khayalan yang pada orang lain dia bawa penghinaan. Dia tak tahu. Maka discussion perlu, diskusi dilakukan, berbincang untuk memahamkan dia. Kalau dia tolaklah. Yang keduanya ialah bila orang hidup Nabi SAW, dan dia tak ada agama, dia kata bukan Islam. Tengok punca sumber di mana. Saya difahamkan. Saya pun bila berlaku ni, kita ada link kita dengan macam saudara kita, sebagai saudara kita lah. Saya masih mengharapkan orang yang Nabi bukan Islam ni Allah beri hidayah semasa. Sebab dah ramai dah orang-orang yang Nabi sebenarnya masuk Islam. Ramai. Seorang ahli parlimen di Belanda, apa dia pun nama tak ingat, Zulai. Kut apa? Kut kan? Ahli parlimen Belanda yang Nabi kan. Sekarang belum Islam. Dia buat kantun Nabi. Kut kan? Kut. Sekarang masih Islam. Ada lagi hamba Allah baru ini yang tubuh tu penuh dengan tatu. Ya Nabi Islam. Maknanya tuan-tuan, demi Allah, mereka ini bila kena cara lainnya, ya Nabi, tapi akhirnya belum Islam. Hidayah itu datang. Patutlah kita kepada orang-orang ni, Mr. Fong apa yang Cina, yang sedekat Cina lah, tak Cina, sedekat Hindu, apa ni Buddha, yang umur dekat 80 kan. Berapa umur dia? Saya difahamkan oleh rakan-rakan kita yang buat sesatan. Dia sendiri, dia asalnya forward dia. Dia bukan karam apa. Dia forward benda orang, tapi kerana semua nak dunia forward ni, dia forward, dia sikit tambah berita, dia tambah sikit. Orang kata nasi tambah lah. Berita orang jadi isu. Dia kena buat. Memang dia kena tangkap oleh pihak polis, dia ada tangkap. Tapi nak ceritanya, kesilapan dia adalah, dia tak tahu apa. Dia jahil semua, dia Muslim. Tapi kerana forward benda orang, dia tambah sikit, jadi isu. Seolah dia. Tapi katanya bukan dia yang tulis. Dia bawa pada orang yang dah tulis lama lah. Cerita lama. Tapi kan dia yang bawa, dia yang kenal. Maknanya kadang-kadang ada orang yang bukan Islam ini, yang mereka ini tak ada apa-apa. Mereka kosong. Tapi itulah jenayah mereka. Orang macam ni, kalau kita rapati dekati, cinta balik Islam. Tetapi kalau ada, yang ketiga, kalau ada orang Islam memang musuh Islam sungguh, itu kita nak bangkit untuk pertahankan dan cerita tentang kejahatan, kedajalan mereka ini. Jadi maka dalam situasi sekarang ini, dia ada 3 lapis. Ya? Tak dinafikan, ada kalangan bukan Islam kita yang sengaja nak timbul provokasi, yang memang tak makan nasihat, ada bukan tak ada. Ini kita kena jatuhkan hukum, kena tangkap dan kena bawa ke mahkamah. Kan kita ada nama kita. Tapi kalau ada kalangan orang-orang ni yang memang jahil tak kerja apa, rapati, dekati, diskusi dan bawa kepada perbincangan. Kemudian kita di peringkat kita ini, boleh tak tuan-tuan, saya kata kepada tuan pada hari ini, isu ini tidak akan selesai dengan mudah. Sebab cerita hina Nabi ni tuan-tuan, zaman Nabi masih ada, dah ada dah orang hina Nabi.
mengaku Nabi lagi pun, mana cinta dia tak akan berhenti dalam situasi apa sekalipun. Sebab dengki pada Islam ni akan ada di mana-mana. Sebab itulah dia saudara kita pada hari ni, apa kata kita ni yang memang cukup sayangkan Nabi, cinta Nabi ni kita kena bertahan sungguh-sungguh tuan-tuan. Memang so Nabi ni adalah orang yang Allah berikan segala kebaikan. Apa salah kita hari ni dalam doa-doa kita tu, iringkanlah, ya Allah ya Tuhan kami, berikan hidayah kepada mereka yang musuhi Nabi. Ya Allah ya Tuhan kami, pimpin mereka yang ilmu. Sebab terbukti doa-doa terpenting. Karena sahabat-sahabat kita yang belum Islam kemudian asal tentang Nabi ni, ada disebutkan doa-doa orang kepada dia tu. Macam Parlimen Belanda tu, ya, so contoh paling hampir. Ada disebut dalam tulisan saya baca, masyarakat dunia berdoa tu, berdoa Allah beri rezeki, kedua doa kita dan berkat. Allah boleh palingkan hati orang jahat kepada kebaikan ni. Tuan-tuan, saya termasuk ni. Kalau boleh kita ni banyakkan doa, ya Allah ya Tuhan. Selitkanlah. Baca doa kita minta berkat rezeki, berkat anak-anak, selitkan sikit. Ya Allah ya Tuhanku, minta palingkan hati mereka yang musuh pada Islam. Ya Allah, palingkan hati mereka yang musuh dengan Nabi, pada agama. Ya Allah, jadikan hati mereka lembut. Doa dalam kadar kemampuan kita. Mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan, di luar sana ramai orang non-Muslim yang bermusuh agama Allah, campak dengan itu. Apa dia? Kelembutan hati dan jiwa. Tak nak bermusuh. Sekurang-kurangnya mereka tak bermusuh. Tak Islam tak apa, tak bermusuh. Itu sekurang. Tapi kalau tiba Islam lagi baguslah. Ini dia. Jadi isu ini tuan-tuan memang satu jenayah yang tak boleh kita maafkan, tetapi ia satu keadaan yang kita kena tengok tadi. Itulah bagi saya, saudara bertanya, yang kena ambil cakna tiga pihak tentang isu ini. Yang paling pertama, pihak berkuasa negara. Yang kedua, orang-orang yang bernama alim ulama. Yang ketiga, pihak masyarakat awam. Tiga pihak. Pertama, pihak negara, kena ada undang-undang enakmen. Tak boleh biarkan. Alhamdulillah, kita ada enakmen negara. Itulah pihak yang mencipta Nabi, dia bawa ke mahkamah. Ada enakmen. Cuma tak adilah. Saya, orang tanya juga, dia kata lewat sangat. Dia bukan lewat. Tapi proses perundangan itu perlu kepada satu jangka masa. Memang macam tu. Tak boleh nak tangkap orang baru esok terus dibawa ke mahkamah. Dia tak ada, dia ada proses-prosesnya. Dia bukan lewat sebenarnya, tapi ada proses perundangan yang nak kena ikut step by step. Boleh tuan tengok pencuri sekarang ni, kalau curi kereta contoh, pergi tangkap, hari ke mahkamah, besok akhir itu pun boleh macam tu. Tak, tuan-tuan, tangkap dia, lock up, ada reman pula 2-3 hari. Proses penyiapan, proses persiapan pertuduhan. Kemudian dia macam itulah. Jadi kita tak boleh nak kata lambat. Saya tak kata lambat. Isu berlaku sekarang bukan lambat. Proses berlaku akhirnya daripada kes yang berlaku 2 minggu lepas baru dah hampir ada yang 3 minggu lepas berlaku, 2 minggu lepas. Itu adalah perundangan. Jadi sebab tu orang yang bernama lawyer, hakim lebih mengetahui. Kita yang tak lawyer hakim ni, kalau lebih berhakimnya itu masalahnya. Kita lebih lawyer, kita nampak. Orang lawyer hakim dia tahu nak step mana, berapa lama masa. Tapi pertama pihak berkuasa negara, ada undang. Yang kedua ialah pihak para ulama dan orang-orang yang berilmu kena turun ke masyarakat. Turun apa? Buat diskusi, program, interface contohnya. Kena ada lah perbincangan agama. Patutlah kita, saya pun panjang pula cerita. Panjang pula dah sebab soalan termasuk, ya. Jadi kita ada maklumat kita yang sampaikan. Patutlah. Saya tuan-tuan, bila orang tanya, perlu dah ustaz dialog peradaban agama ni, dialog antara agama perlu ada tidak? Saya kata perlu ada. Dialog antara agama, bukan kita nak jual agama Islam agama buah, tidak. Nak nyatakan Islam agama kita agama yang syumul, komprehensif. Dialog dengan agama Kristian, dialog agama Buddha, ada wakil. Dan orang jadi wakil mesti orang yang
berkemampuan. Jangan hantar kita musnahlah program tu. Kita mungkin emosi lah. Akhirnya kapir ke mabir, tak ada 3 minit kapir neraka. Kita lah pergi hantar orang yang ada minda yang terbuka dan kekuatan ilmu. Dia wakil orang Islam, hujah kemas Islam ini daripada konteks hukum yang jelas kan. Orang Kristian dia hantar wakil. Dialog ini supaya apa? Nak tunjuk bahawa bukan soal kata benar, nak bukti Islam agama yang terhebat, lengkap dengan hujah. Dia nak kata kita lemah ke, itu hadiah, tapi dialog itu penting. Jadi bagi saya, orang tanya, penting. Dialog terlalu penting. Dan saya ada pengalaman. Dialog dengan orang-orang yang bukan orang Kristian dan orang Buddha. Saya ada pengalaman. Tapi bukan mudah lah. Bukan mudah. Kita nak persiapan itu bukan mudah. Jadi ini di antara situasi kita pada hari ini. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat pun ambil kepekaan. Jangan kita buat tak peduli. Kena peka. Tapi peka kita janganlah sampai kita emosi. Ya, akhir emosi kita bangkit dalam keadaan hujahkan hujah yang jadikan masyarakat Islam pun tak suka kita. Contohnya macam mana? Ini orang kafir ni macam ni lah. Orang kafir ni memang jahat. Kadang-kadang sabar sekejap. Sebelah jiran kita tu orang bukan Islam, tapi dia tak terjah orang yang lain. Ya, kita kena jaga juga hubungan itu supaya adab terkawal. Tapi kita hujahkan orang kafir jahat. Baik tuan-tuan, saya punya pandangan lah. Saya kata, saya bimbang satu hari akan datang. Kita kata orang Cina ni jahat, orang India jahat, kok menantu kita daripada orang Cina satu hari akan datang. Masuk kalau kita orang Cina, memanglah Muslim dia, tapi asalnya Cina. Siapa tu menantu kita? Tak ramai, 4 orang. Anak kita berkenal dengan orang Cina, akhirnya 4 orang. Betul ni. Kalau kita kena sabar sekejap, sebab tak semua orang Cina tu jahat, dan tak semua orang Buddha tu jahat. Ada orang Buddha yang berhemah dengan kita. Jadi kena jaga. Tak boleh main pukul balon saja. Kena ada hemahnya. Tapi kalau main pukul balon, payah tuan-tuan. Payah. Sebab ada orang yang bukan Islam tadilah. Kena cara dia terima Islam. Allah hidayah Allah tuan-tuan. Besar. Allah, itulah jawapan saya. Sebab saya rasa jawapan tadi sesuai dengan cerita Nabi. Kita kena bergaul dengan orang berilmu, bergaul dengan orang-orang yang bijak pandai, dengan para pemimpin. Wallahualam. Sekadar itulah, saya dah rasa dah masuk ke extra time ni. Ya, 10 jam ni. Minta maaf lah kalau tu ada urusan yang lain. Nak set up 1 jam cukup-cukup ni payah je ni. Ya, saya pun payah nak jaga, tuan pun payah nak jaga. Jadi kita berlapang dada lah. Ya, sejam lebih sikit ataupun kurang sikit itu tengoklah insya-Allah. Wallahualam. Kita doa bersama-sama, moga Allah berikan kita keberkatan dan keredaan insya-Allah. Hasil daripada pengajian ringkas tapi padat insya-Allah. Wallahualam. Aqul qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami dambakan redha dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Yassilah kami dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Cahayakan hati kami dengan iman. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati-hati kami ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati-hati kami ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satu hati kami ya Allah. Wa aslah dzata bainina, dan perbaiki hubungan kami sama kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami berilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami, wa qina azaban nar, ya Tuhan kami berilah kepada kami ya Allah jauhnya kami daripada api neraka yang membakar-bakar, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.